Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama kita merapatkan rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bertemu lagi di surau Fatimah Az-Zahra pada malam ini. Dapat kita sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Sekarang kita akan menyambung pengajian fiqh dengan pembacaan kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut karangan Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya, insya-Allah. Jadi kita sambung kita sambung pada muka surat 55 pada cetakan Jawi dan cetakan Rumi muka surat 26. Jadi pada tajuk pada rukun solat yang kelima, betul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syaikhul Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain, amin. Kata penulis, yakni Syekh Abdul Ghani bin Haji Yahya, kelima, yakni rukun solat ataupun rukun sembahyang yang kelima, rukuk. Rukuk pada tiap-tiap rakaat dengan tamak-ninah, iaitu membongkok dengan menundukkan kepala dan dua tapak tangan diletakkan atas lutut. Jadi rukun solat yang kelima yakni rukuk. Rukuk. Jadi sekurang-kurang rukuk, yakni kita tundukkan kepala, ini membongkok menundukkan kepala sekira-kira jika di tangan, kalau kita luruskan tangan sampai ke lutut, walaupun tangan tu tak letak di lutut, itu sekurang-kurang rukuk. Kadarnya jikalau kita letakkan tangan kita ni, tapak tangan sampai ke lutut, itu sekurang-kurang rukuk. Itu bagi orang yang solat berdiri. Orang yang mampu berdiri sekurang-kurang rukuk, membongkok, maksudnya menundukkan kepala sekadar tapak tangan sampai ke lutut, walaupun tak letak tangan. Kadar itu sekurang-kurang rukuk. Adapun rukuk yang sempurna, mana diratakan belakang badan, tulang belakang tu diratakan leher dan kepala. Mana kalau turun rata. Ini yang sempurna, rukuk yang sempurna. Itu bagi orang yang solat berdiri. Kalau solat duduk, kalau tak mampu berdiri jadi bagi orang yang solat duduk, sekurang-kurang rukuk, dahi dia ni lepas pada lutut, mana bertentangan, mana lutut, mana depan sedikit. Mana kalau ditunduk, dahi dia ni depan sedikit daripada lutut dia, depan sedikit. Itu sekurang-kurang rukuk bagi orang yang solat duduk. Adapun yang sempurna, mana dahi dia tu bertentangan dengan tempat sujud. Bagi orang yang solat duduk, boleh? Tempat sujud. Mana mata sunatnya pandang tempat sujud, bukan pandang jari kaki.
Bukan pandang kuku kaki. Pandang kaki sebelah disunatkan kita pandang tempat sujud, mana ketika solat, ketika qiyam ke, ketika baca Fatihah ke, mana ketika dalam solat disunatkan mata kita pandang pada tempat sujud, kecuali ketika kita tasyahud bila kita sebut illallah tu, mana disunatkan kita pandang jari, bukan ujung jari telunjuk. Disunatkan kita pandang jari telunjuk. Selain pada itu disunatkan pandang pada tempat sujud. Jadi rukuk mesti berserta dengan tomak ninah. Tomak ninah dengan yakin. Tomak ninah tu mesti dengan yakin. Jadi tomak ninah jadi diam segala anggota pada tempatnya, sekadar subhanallah, itu tomak ninah. Jadi rukuk mesti berserta dengan tomak ninah, dan tomak ninah tu mesti yakin. Walaupun dia tomak ninah tapi dia syak pada tomak ninah. Dia rukuk, kemudian dia tidak, tapi dia syak. Ketika rukuk tu ada tak tomak ninah? Cukup tak tomak ninah dia? Jadi wajib dia turun balik pada keadaan rukuk, dia tomak ninah, kemudian baru i'tidal. Faham tak? Rukun yang lain pun sama juga. Jadi setiap rukun tu mesti diserta dengan tomak ninah dengan keadaan yakin tak? Tomak ninah tu mesti dengan yakin. Tomak ninah sambung. Tomak ninah asal maknanya tenang dan tetap tidak bergerak-gerak, tidak bergoncang dan tidak bergegar. Itu pada asal makna tomak ninah. Maksudnya di sini iaitu diam selepas bergerak dan tetap anggota sekira-kira ada perenggan antara bangun dan tunduk. Itu makna tomak ninah. Jadi diam, maksud diam bukan diam bercakap, diam anggota, diam pada tempatnya. Kat mana anggota tu, kat situ, mana jangan bergerak. Jadi kadar tomak ninah adalah sekadar subhanallah. Maksudnya kalau dia rukuk dia tak baca subhanallah bihamdi subhanallah. Tak, itu zikir panggil zikir masyru'. Tak wajib, hukumnya sunat. Tapi kalau tak baca makruh. Zikir masyru', zikir yang disyariatkan. Kalau pada ketika rukuk subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Jadi disunatkan baca zikir pada rukuk, mana disunatkan 3 kali. 3 kali. Yang sempurnanya 11 kali. Baca tu 11 kali. Sempurnanya 11 kali. Kemudian yang kurang sempurna 9, 7, 5. Yang disunatkan 3 kali. Tapi kalau kita baca sekali je memadai, tapi makruh. Makruh. Jadi rokok tak boleh lagi tomak ninah. Tomak ninah ini syarat bagi sah rokok. Kalau tak ada tomak ninah, maka tak sahnya rokok. Faham kalau kita syak pun tak sah rokok. Sah bagi rukuk, i'tidal, sujud dan duduk antara 2 sujud. Sekiranya tidak ada tomak ninah, tidaklah ada perkara ini, bererti sembahyang tidak sah. Kalau tak ada langsung. Kalau kata dia syak, maksudnya dia kena rukuk balik dengan tomak ninah,
baru i'tidal. Kalau imam, Ya. tentu imam syak dia punya rukuk tadi. Macam mana? Habis dia rukuk sekali. Makmum kau harus bahal imam kali. Imam jangan syak-syak. Kalau kata tak ada, tak ada tumakninah, jadi rakaat tu dianggap larak, malah tak dihit. Kena tambah lagi satu rakaat. Kalau imam kata dia macam dia rasa tak cukup rakaat tadi, imam tambah, adakah makmum? Makmum wajib ikut. Wajib Ikut. Apa saja imam buat makmum wajib ikut, kecuali kalau makmum tu tahu imam tu salah. Makmum tu tahu imam tu salah, jadi tak wajib ikut, jadi dia kena mufarakah. Dia niat apa? Mufarakah, berpisah dengan imam. Kalau dia tak tahu imam tu ada melakukan kesalahan, wajib dia ikut imam. Saya pernah berlaku imam terlebih rakaat. Ya. Kita dah rakaat sembahyang zuhur kan. Kita dah 4 rakaat kita dah duduk. Jadi kita ingat kita dah duduk sempurna dah. Imam bangun, adakah kita perlu ikut? Kalau kita tahu tahu memang imam tu tahu tak perlu ikut. tak perlu jadi kita tunggu mufarakah ataupun kita tunggu je. Tunggu dia sampai dia salam. Tunggu sampai dia duduk tasyahud. Kalau macam tu kita yakin, tapi makmum yang mungkin dia yang tak rasa, dia subhanallah kita kan. Tak apa, terus ya lah. Terus kata rasa. Makmum Jadi tumakninah ni syarat bagi rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud. Kemudian rukuk, dia rukun yang atas pendapat yang muktamad, dia rukun yang pendek. Rukun yang pendek. Bukan. I'tidal, salah. Tersilap, belum masuk i'tidal lagi, ni rukuk. Silap rukuk dia rukun yang panjang. Kalau nanti i'tidal dengan duduk antara dua sujud. Ketika hendak membongkok itu hendaklah qasad rukuk. Jadi ketika turun untuk tundukkan kepala, qasad dia mesti qasad untuk rukuk. Maksudnya bukan tujuan lain. Kalau kata dia terperanjat ataupun dia elak sesuatu, ada benda terbang, dia pun tunduk terus dia rukuk. Jadi tak sah rukuk ni. Kena bangun balik, qiyam balik, kemudian baru rukuk. Maksud dia tunduk tu, qasad dia mesti tujuan dia untuk rukuk. Tak sekiranya seseorang membongkok kerana hendak sujud tilawah, tiba-tiba sampai had rukuk terus dijadikan rukuk, nescaya tidak memadai. Dia qasad awal dia untuk sujud tilawah, dah sampai had rukuk, sekurang-kurang rukuk, tak jadi nak sujud tilawah, terus rukuk saja. Tak nak apa, tak jadi sujud tilawah, terus dijadikan rukuk, tunduk tu sebagai rukuk. Jadi tak memadai. Kena dia berdiri balik, tegak balik, kemudian baru rukuk. Bahkan wajib ia bangun semula kemudian rukuk. Jadi ketika dia tunduk untuk rukuk, qasad dia jangan selain daripada rukuk. Kalau dia terperanjat, elak sesuatu, ada buang terbang, dia pun tunduk terus rukuk, tak boleh, tak memadai. Antara syarat lain, rukuk mesti sah rukun yang sebelum dia. Sah rukun yang sebelum.
sebelum rukuk. Ha? Fatihah. Ha. Fatihah, Fatihah. qiyam. Jadi rukun yang sebelum rukuk tu mesti sah. Barulah sah rukuk. Itu ada syarat lain. Baik. Keenam, rukun solat ataupun rukun sembahyang yang keenam, ini i'tidal, dengan tamak-ninah padanya, iaitu bangun kembali kepada qiyam sebelum rukuk dengan qasad i'tidal. Jangan qasad lain umpama angkat kepala daripada rukuk dengan sebab terkejut atau sebagainya. Ketika itu tidak memadai buat i'tidal, malahan hendaklah ia bongkok semula kemudian bangun untuk i'tidal. Jadi rukun yang keenam, rukun sembahyang ataupun rukun solat yang keenam, i'tidal. I'tidal maksudnya dia kembali kepada rukun sebelum rukuk. Bukan rukun, kembali kepada keadaan sebelum rukuk. Pada keadaan sebelum rukuk dia qiyam, berdiri tegak, berdiri betul. Jadi kembali kepada keadaan tu. Mana setelah rukuk kemudian berdiri. Jadi i'tidal pun mesti berserta dengan tamak-ninah dengan yakin. Mesti tamak-ninah mesti dengan yakin. Kalau dia syak pun sama juga. Kena rukuk balik, turun balik, kemudian baru i'tidal. Jadi i'tidal rukun yang pendek. Ni i'tidal. Tadi tersalah. Ada i'tidal dan juga sujud antara duduk antara dua sujud. Atas pendapat yang muktamad, dia rukun yang qasir, rukun yang pendek. Pendek maksudnya dia sekejap. Pendek maknanya jangan lebih daripada masa tu, kadar masa tu jangan lebih daripada zikir masyru' dan juga Fatihah. Maksudnya zikir yang disyariatkan, mana subhanarabbal azimi wa bihamdi, kemudian dengan kadar bacaan Fatihah. Jangan lebih daripada kadar tu. Jadi kalau lebih batal solat, kecuali pada i'tidal rakaat yang terakhir. I'tidal rakaat terakhir. I'tidal pada rakaat terakhir, kalau mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar, boleh dipanjangkan, walaupun tak baca kunut. Kalau mengikut pendapat Syekh Ibn Hajar, i'tidal pada rakaat yang terakhir adalah tempat kunut pada jumlah, pada umum. Walaupun tak baca, tapi boleh dipanjangkan pada rakaat yang terakhir. Khilaf persalahan pendapat Syekh Ramli. Jadi kalau pendapat Syekh Ramli, kalau tak baca kunut tak boleh dipanjangkan. Faham kalau pendapat Syekh Ibn Hajar, walaupun tak baca tapi boleh dipanjangkan pada rakaat yang terakhir. Jadi mana-mana boleh kita guna pakai. Yang ini terikat pada solat fardu ke atau semua solat sunat? Macam solat tadi jadi i'tidal tadi yang panjang tadi. Kadang-kadang kita solat fardu selalunya kita kunut tu ada niat-niat tertentu lah, daripada subuh ataupun sembahyang lain kan. Tapi kalau macam kita solat sunat, apa-apa solat sunat lain lah, yang kita boleh tak panjangkan untuk kita nak tasbih Sama. I'tidal ini satu daripada rukun yang pendek, sekadar sempat membaca doa ni. Yang ini zikir yang disyariatkan ataupun zikir masyru'
yang tertentu sahaja kecuali rakaat yang akhir. Sembahyang subuh untuk kunut diluluskan panjang masanya secukup kunut itu. Bukan pada solat subuh saja, tapi pada semua solat. Kecuali solat jenazah yang tak ada kunut lah. Jadi pada semua solat, pada rakaat yang akhir boleh i'tidal tu dipanjangkan. Adapun selain pada rakaat yang akhir, jangan panjang daripada zikir masyruk dan juga Fatihah, bacaan Fatihah. Saya baca masa kita bangkit kita baca Rabbana. Itu ketika i'tidal. Baca ketika kita nak bangun ke atau baca masa kita dah bangun? Mana kita mula bangun tu sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Itu masa kita berdiri. Bukan kalau macam makmum kan Rabbana. Tak. Jadi baca apa ketika i'tidal mana disunatkan kita baca sami Allahu liman hamidah. Jadi sunat ke atas imam dan juga makmum. Bukan imam saja, mana semua. Bukan imam sami Allahu liman hamidah, yang makmum Rabbana walakal hamd. Bukan. Semua makmum pun disunatkan baca sami Allahu liman hamidah. Tak. Kalau Mekah tu kalau mak bila Tahap ketujuh ada yang sunat yang kata nampak ada sahabat baca hamdan katsiran. Boleh, tak ada masalah. Setiap rakaat Macam mana? Setiap kali rakaat atau rakaat terakhir kita baca. Semua setiap rakaat. Setiap rakaat. Jadi nanti sunat-sunat rasa kat belakang tu. Sunat-sunat solat. Tak banyak. Tak apa, nanti kita akan bahaskan sunat-sunat dalam solat. Mana sunat solat ada sunat sunat sebelum solat, kemudian sunat ketika solat, kemudian sunat selepas solat. InsyaAllah kita akan bahaskan. Cuma sekarang ni rukun mana kita fokus ataupun kita tumpukan pada yang wajib dulu. Dan ketujuh ini rukun solat yang ketujuh, sujud sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamakninah, iaitu apa tu? Bersenonggeng, meletakkan dahi atas tempat sembahyang atau atas kain yang dipakai ni, seperti ekor serban yang panjang yang tidak bergerak apabila ia bergerak. Jadi rukun solat yang ketujuh ini sujud. Yang tadi ada masalah rukuk tadi. Tak ada. Boleh ya? Kalau orang yang sembahyang atas kursi macam mana? Orang yang sembahyang sakit rukuk. Apa ada seorang terpatah balik sikit. Rukuk dia tu buat paras mana sesuai. Tadi tempat Ustaz kata Tadi dah terlepas tadi. Tak betul. Panjang sikit. Itu bagi orang yang sembahyang solat duduk. Solat duduk memang dia tak mampu berdiri. Tak mampu berdiri, jadi dia angkat takbir pun dalam keadaan duduk.
Jadi duduk yang afdalnya duduk iftirash. Duduk seperti duduk antara dua sujud. Boleh juga duduk tawarruk ataupun duduk bersila pun boleh. Tak ada masalah. Kalau tak boleh duduk maksudnya tak boleh nak dilipatkan kaki tu. Duduk bersila boleh. Duduk atas kursi pun boleh. Tak ada masalah. Cuma rukun-rukun tu mana dilakukan daripada takbir sampailah ke sujud, sampai ke tahiyat tasyahud. Mana kalau dia tak mampu langsunglah tak mampu nak melakukan rukun yang lain ataupun rukun-rukun dengan sempurna, mana dia dilakukan secara duduk. Tapi kalau dia mampu berdiri, dia mampu berdiri cuma tak mampu rukuk, tak mampu rukuk dengan sempurna ataupun tak mampu sujud, tak mampu rukuk, tak mampu sujud dengan sempurna. Jadi ketika rukuk, kalau dia boleh rukuk dengan sempurna, wajib dia rukuk dengan sempurna. Faham? Faham? Maksudnya orang yang sembahyang duduk tadi, dia boleh diri. Mana kalau ketika qiyam boleh, dia boleh berdiri. Cuma dia tak boleh rukuk ataupun tak boleh sujud. Ataupun rukuk boleh, sujud tak boleh. Jadi kalau sujud nak turun tu susah, sukar bagi dia. Jadi ketika kalau dia boleh rukuk dengan sempurna, wajib dia rukuk dengan sempurna. Maksud rukuk dalam keadaan berdiri. Mula i'tidal, ketika sujud barulah dia duduk. Baru duduk untuk sujud. Faham? Jadi mana-mana rukun yang dia boleh lakukan dengan sempurna, wajib dia lakukan rukun tu dengan sempurna. Rukunnya wajib. Sebab kalau ikut kaedah, idza batala al-aslu yusaru ila al-badal. Apabila batal yang asal, hukum asal, yusaru ila al-badal. Olah dijadikan ganti dia. Jadi kalau mampu melakukan yang asal, tak boleh kita buat yang ganti dia. Kalau dia tak boleh, contoh boleh berdiri, dia tak boleh tunduk, maksudnya rukuk tak boleh, sujud boleh, turun sujud boleh. Dia cuma mungkin sakit pinggang ke, tak boleh nak bongkok. Tapi kalau untuk sujud boleh. Jadi dia berdiri, kemudian rukuk dia duduk, sujud wajib dia turun sujud. Pasal dia boleh sujud dengan sempurna, tak boleh didatangkan dengan ganti dia. Faham? Kalau dia boleh rukuk dengan sempurna, tapi dia tak rukuk dengan sempurna, dia duduk pada dia rukuk, dia i'tidal, dia sujud pula, tak boleh, tak sah solat. Ada masalah. Jadi kekeliruan dia orang sebelum ni, ada ketika rokok tu dia rokok dengan sempurna, tapi apabila dia sujud atas kursi, kepala dia tu tidak melipasi bab rokok yang sempurna. Jadi bertikaikan masalah. Dia kata sepatutnya mesti sujud tu turun lebih rendah daripada rokok. Tak, maksudnya yang tu hilang sebab apa? Hilang hay'ah yang asal, bentuk asal, bentuk sujud yang asal tu hilang. Maksud tak dikira, tak diguna pakai benda tu. Yang sempurna tetap sempurna. Yang sempurna mesti wajib dilakukan dengan sempurna. Jadi kalau dia contoh rukuk pun tak boleh, sujud pun tak boleh dengan sempurna. Mana kalau dia rukuk dengan berdiri, mungkin dia rebah jatuh. Memang tak boleh. Dia tunduk tak boleh. Jadi dia duduk, dia rukuk, kemudian i'tidal. Kalau i'tidal dia boleh berdiri, wajib dia berdiri. Jadi rukuk, sujud, turun
duduk balik kemudian sujud. Cuma sujud tu rendahkan daripada rukuk. Sekadar yang dia mampu bagi orang sakit. Bagi orang sakit. Kalau rukuk dia tu mana sekurang-kurang rukuk bagi orang yang sembahyang duduk, kemudian lepas daripada lutut dia. Itu kalau dia mampu. Kalau tak mampu, setakat mana yang dia boleh tunduk. Jadi kalau untuk sujud, rendahkan sedikit. Faham kan? Ya. Baring. Mengiring ke terlentang. Melentang. Mana kalau dia boleh isyaratkan dengan kepala, dengan kepala. Kalau tak boleh dengan mata. Dengan kelopak mata. Kalau tak boleh juga dengan dalam hati je. Mana isyaratkan dalam hati. Ya. Banyak kiblat. Jadi tapak apa dipanggil ahmasai, yang berlekuk, tapak kaki yang berlekuk tu, itu wajib menghadap kiblat. Kita melentang dengan kepala. Kepala tu ditinggikan sedikit. Bagi orang yang sembahyang melentang. Ada perbezaan pendapat. Ada kata batal, ada kata tak batal. Boleh tu. Boleh tak batal lah. Nanti apa? Bab yang membatalkan solat, yang mana bergerak banyak, mana yang bukan bukan masalah solat dan bukan dalam masalah solat. Kalau baca takbir, mana disunat angkat tangan. Lepas tu kita nak melakukan rukun, nak rukuk, kemudian nak sujud, semua ada pergerakan. Itu semua masalah solat. Ada pun selain daripada masalah solat, mana kalau dia bergerak anggota yang besar, bergerak tu, pergerakan tu banyak, maksudnya lebih daripada 2, batal solat dia. Saya macam iktidal tadi, kalau dia lepaskan dia berbuat, tu ada khilaf. Sama juga macam takbir, maksud angkat tangan ni dah sekali, mana tu kan 2 tangan ni dia kira sekali, kemudian letak sini 2, turun kembali 3. Ada setengah ulama mengatakan batal. Jadi 1, 2, 3. Ada yang mengatakan batal pasal anggota besar. Sama juga bagi salam. Berapa banyak pergerakan? 1, 2, 3. Tak ada. Jadi bagi salam cuma terus ke kanan, ke kiri. Tak ada macam ni, tak ada.
Jadi kalau ikut pendapat ada ulama mengatakan batal solat. Jadi ada ya. Dia zoom lah. Baik, ketujuh dah. Ya, sujud mana sujud dua kali. Rukun solat yang ke-7 ini sujud dua kali sujud mesti dengan tamakninah, dengan yakin. Jadi sujud dia meletakkan dahi dia mana anggota sujud. Anggota sujud ada 7. Mana dahi, kemudian 2 tapak tangan, kemudian 2 lutut dan 2 perut ibu jari. Jadi semua ada 7. Jadi yang wajib sebahagian daripada anggota sujud. Maknanya dahi sebahagian, tapak tangan sebahagian, lutut sebahagian, perut ibu jari pun sebahagian. Bukan semua. Bukan semua dahi ni. Bukan semua tapak tangan, bukan semua perut ibu jari. Cuma sebahagian sahaja yang wajib. Jadi diletakkan pada tempat tempat solat. Contoh macam sejadah atau sebagainya. Jadi sini dikata atau atas kain yang dipakainya. Ini seperti ekor serban yang panjang yang tidak bergerak apabila ia bergerak. Jadi kalau ada sujud atas benda yang bergerak mengikut pergerakan dia. Contoh macam serban. Jadi kalau serban tu panjang sampai ke bawah. Jadi kalau dia bergerak, ujung serban tu ataupun serban tu tak bergerak. Macam tu sah sujud dia. Tapi kalau dia bergerak, serban tu turut bergerak. Jadi tak sah. Apa saja benda yang bergerak mengikut pergerakan dia bergerak, benda tu bergerak. Contoh macam kalau lengan baju dia besar, luas, dia turun, letak tangan, sujud atas lengan baju, dia tak sah. Sebab dia bergerak mengikut pergerakan. Tapi kalau macam syal, jadi kalau untuk syal pun sama. Kalau dia panjang, kita turun tu dia terletak dekat depan, kita pun sujud atas syal tu, pun tak sah. Tapi kalau kita angkat syal ni, kita letak bawah, kemudian kita sujud atas syal, macam tu tak apa, tu sah. Walaupun lepas sujud kita angkat syal tu letak balik, itu tak ada masalah. Ada sekali orang pakai macam ni, betul dia sujud je. Tak. Kalau tertutup semua ni, mana bahagian dahi lah, kawasan dahi. Kalau tak ada langsung, tapi kalau terbuka sedikit dahi ni, dia sujud atas tempat tu, tak kira tengah ke tepi ke, yang penting dalam kawasan dahi, sah sujud. Macam mana? Sama pakaian. Kalau dia sujud atas telekung tu tak sah. Tangan. Tak, yang itu dahi. Dahi saja. Yang disunatkan terbuka tu dahi.
Sebahagian. Mana sebahagian dahi itu mesti terbuka. Dia sujud ada tempat. Walaupun dia sujud tu atas jarum. Contoh. Dia boleh sujud atas jarum. Sah sujud. Sebahagian saja. Yang wajib sebahagian. Bukan semua. Jadi kalau tertutup separuh ni, kecuali kalau balut habis semua. Kepala dia berbalut, memang susah nak buka. Tak kira lah ada accident ke apa ke, tertutup habis semua. Baru sah sujud dia. Sah sujud dia. Tapi ada syarat dia, tak ada najis yang tak dimaafkan di bawah balutan tu. Tapi kalau ada najis yang tak dimaafkan, ni tak sah lah. Dia kena ulang balik ataupun qada solat dia. Kalau tak ada rambut panjang, kalau tertutup semua, kalau tertutup sebahagian je, tak ada masalah. Mana yang contoh apa rambut dia belah sini, dia sujud belah sini, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jangan tertutup semua. Tak boleh. Baik. Sekurang-kurangnya sebahagian daripada dahi hendaklah kena pada tempat sujud itu dengan keadaannya terbuka. Jangan berlapik dengan sesuatu. Sebahagian saja. Yang wajib sebahagian. Jika ada lapik, nescaya tidak sah sujud kecuali kerana ada balut luka yang sangat susah dan sukar hendak membukanya. Ketika itu baharu diluluskan dengan tiada payah dibuka dan sah sujudnya dengan tiada wajib qada atasnya. Melainkan jika ada najis di bawah balut itu, najis yang tiada dimaafkan, ketika itu wajib qada. Jelas Kalau dia dah berbalut semua, barulah sah sujudnya. Kalau tak ada apa-apa, yang wajib kalau tertutup separuh saja tak ada masalah. Adapun tapak tangan dan tapak kaki tidak wajib dibuka, hanya sunat sahaja. Sunat dibuka, tak wajib. Tapak tangan, tapak kaki. Adapun lutut wajib ditutup sebahagian aurat. Sebab aurat mana ketika solat bagi orang lelaki di antara pusat dan lutut. Cuma lutut tu wajib ditutup sebahagian. Itu dah lepas. Jangan terbuka. Semua. Tetapi kedua-dua lutut, kedua-dua tapak tangan dan perut jari kaki wajib dikenakan pada lantai atau sejadah. Jadi 7 anggota itu maknanya yang wajib diletakkan pada sejadah ataupun tempat solat tu sebahagian saja. Mana setiap anggota sebahagian. Jadi kalau kita tak nak letak tapak tangan, nak macam ni saja, tak ada masalah. Biasa jari kaki biasanya apa? Ibu jari. Tapi tak nak ibu jari, nak pakai jari, anak jari dia. Tak ada masalah. Tapi mesti perut. Maksudnya kalau perut, kalau kita tekan dan tak nampak, kita tekan sedikit dia tak nampak,
baru sah. Betul dipanggil perut. Perut tapak tangan, perut jari kaki. Tapi kalau ujung, ini tak sah. Ini bukan perut jari, bukan perut tapak tangan. Kalau macam ni sikit, macam ni sah. Tak kira lah ibu jahitun pun boleh juga. Boleh? Jadi tapak tangan bukan ini saja. Ini masuk keseluruhan, termasuk jari. Tak nak jari tunjuk, ya nak. Tak ada masalah, boleh mana-mana. Mana tahu sakit, ada sakit, tak boleh nak letak. Ya. Dia sujud, kaki dia tak diangkat. Itu batal ke? Atas pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i, anggota sujud 7. 7. Ini pendapat Imam Nawawi. Ini pendapat yang muktamad. Jadi wajib faham betul, wajib sujud atas 7 anggota. Tapi dalam mazhab Syafi'i juga pendapat Imam Rafi'i. Pendapat Imam Rafi'i. Jadi Imam Nawawi dan Imam Rafi'i, dia dua syaikhan, dua syekh besar dalam mazhab Syafi'i. Dia yang mentarjihkan. Jadi pendapat Imam Rafi'i mengatakan anggota sujud cuma satu saja, dahi. Dahi saja. Cuma yang muktamad 7. Pendapat Imam Nawawi. Cuma pendapat Imam Rafi'i, anggota sujud cuma dahi sahaja. Faham Jadi kalau kita tengok orang tu sujud, kaki dia macam ni, bukan kata macam ni, macam ni. Jadi kalau kita ikut pendapat yang muktamad tak sah. Tapi kalau mengikut pendapat Imam Rafi'i sah. Sah. Jangan kita beri tegur dia tak sah. Ada pendapat. Yalah, kalau dia boleh sujud, lain semua terangkat, dahi saja secara boleh sujud atas dahi saja, lain semua terangkat, sah. Tapi muktamad tak sah lah. Cuma jangan pula kita pergi kata tak sah. Cuma kalau kaki itu maksudnya kena tekankan jari kaki. Bulan sujud tu kepala tu mesti diberatkan. Beratkan sekadar berat kepala. Tekan tu maksudnya bukan tenyih kuat-kuat. Tekankan. Mana kalau kita letak, mana kalau ada kapas tu tenggelam, terbenam. Kadar tu dah memadai. Maksudnya jangan kalau ada letak macam tu je, cecah-cecah macam tu je, tu tak sah. Mana kalau letak atas kapas tu tak turun, tu tak sah. Mana dahi tu, kepala tu kena diberatkan sedikit. Hidung tak ada kena. Hidung sunat. Dia bukan anggota sujud. Tak sekiranya tidak dilakukan demikian, itu nescaya tidak sah sujud, kerana syarat sujud itu hendaklah di atas 7 anggota. Ini pendapat yang muktamad, pendapat Imam Nawawi. Dan dahi itu ditekankan ke tempat sujud ikut berat kepalanya. Sekira-kira kalau ada kapas di situ, nescaya kejat.
kejat, mampat, mampat ia ataupun kejat ia. Dan manakala punggungnya lebih tinggi daripada kepala dan bahu. Jadi ketika sujud, punggung ni mesti tinggi daripada bahu dan kepala. Jadi kalau sama ataupun bahu tinggi daripada punggung, tak sah sujud dia. Contoh macam dia sujud dekat bukit, bukit, kiblat ke sana, dia pun solat ke sana. Jadi ketika sujud, jadi dia punya kepala lebih tinggi, bahu dan kepala lebih tinggi daripada punggung, tak sah. Tangga. Tangga. Sebaliknya, jika kepala lebih tinggi daripada punggung atau sama tinggi antara keduanya, nescaya tidak sah sujudnya itu. Jadi punggung mesti lebih tinggi daripada bahu dan kepala. Hendaklah sujud itu dilakukan dengan qasad. Maksudnya sujud mesti dia qasad untuk sujud. Maksudnya tujuan dia turun tu untuk sujud. Maka jika ia terkejut atau dia terjatuh, yakni tengah-tengah sembahyang tersungkur, tiba-tiba bongkoknya itu hendak dijadikan sujud, nescaya tidak memadai. Malahan kenalah bangkit dahulu kemudian baru sujud. Dia kena daripada i'tidal tadi, dia nak turun ke sujud. Jadi turun dia tu mesti qasad sujud. Kalau dia terjatuh terus dia sujud, tak boleh, kena bangun balik. Sama juga sujud yang kedua. Sama juga kalau dia dia mesti turun tu qasad sujud. Sekiranya seseorang tersujud atas benda yang tajam kerana kesakitan, harus dikesot dahinya dengan tiada angkat. Macam contoh kalau sembahyang atas tanah, kena batu pula, batu tu tajam. Bila dia sujud, dia cuma alihkan dahi dia, gerakkan sedikit. Faham? Jangan angkat. Kalau dah ada tomak ninah, kalau dia angkat, kemudian dia letak balik. Dia rasa sempurna tomak ninah tu boleh ada. Maksudnya kalau dah ada tomak ninah, dia angkat kemudian dia letak balik, tak boleh. Mana dah tambah rukun. Dah tambah rukun. Jadi kalau dah ada tomak ninah, mana terus angkat je bangun. Ataupun kalau dia tak angkat, mana dia kesotkan, larikan sikit. Tetapi jika diangkat dan dialih sebelum ada tomak ninah, tiada mengapa. Tapi kalau belum ada tomak ninah, kalau diangkat, dialih ke tempat lain, tapi tak ada tomak ninah, belum ada tomak ninah, itu tak apa. Yang tak boleh kalau dah ada tomak ninah. Dan jika sudah ada tomak ninah, nescaya tidak sah kerana bertambah sujud jadi 3 kali. Jadi dah tambah rukun, dah sujud 3 kali. Boleh. Tahap ke-8, duduk antara dua sujud dengan tomak ninah padanya. Jangan dipanjangkan dia
dilakukan lama-lama, lebih daripada doa yang termaklum. Jadi rukun yang ke-8 yakni duduk antara dua sujud. Jadi duduk antara dua sujud yang afdalnya dipanggil duduk iftirash. Mana kaki kanan ditegakkan, kemudian punggung ni duduk atas kaki kiri. Itu dipanggil duduk iftirash, itu yang afdal. Tapi kalau tak boleh tak boleh nak lipat, boleh duduk selain daripada duduk iftirash. Boleh duduk tawarruk, ataupun tarabuk. Tarabuk maksudnya duduk bersilit. Duduk bersilit. Daripada sujud tak boleh nak iftirash, tak boleh. Duduk bersilit. Boleh, tak ada masalah. Kemudian duduk antara dua sujud pun dia termasuk dalam rukun pendek. Rukun pendek. Jadi jangan lebih daripada zikir masyru' dan kadar sekurang-kurang tasyahud. Jangan lebih daripada zikir masyru', zikir pada sujud tu, kemudian dan juga sekurang-kurang tasyahud, sekurang-kurang tahiyat. Jangan lebih pada tu. Tak sekiranya dipanjangkan, ini duduk lama-lama, sengaja, kadar sampai membaca tasyahud, nescaya batal sembahyangnya. Bagaimana pada rukun-rukun yang lain, begitu juga duduk antara dua sujud ini dilakukan dengan ada qasad. Maksudnya daripada sujud dia nak duduk antara dua sujud mesti dengan qasad. Maksud tujuan dia untuk duduk antara dua sujud. Bukan dengan sebab lain. Kalau dengan ada sebab lain, contoh dia mengelak ada lipan lalu ke, ada binatang bisa lalu, dia pun angkat kepala terus duduk, jadi tak sah. Kena turun balik kemudian baru duduk. Kalau duduk antara dua sujud tu dia lama, sebab yang pertama dia baca yang harap lah, dia pilih waktu itu. Lepas tu dia dalam hati dia baca maksud tu, lama sebab baca. Jangan lebih pada zikir masyru' tu dan kadar sekurang-kurang tasyahud. Sekurang-kurang tasyahud. Jangan lebih pada tu. Maka jika ia sedang sujud, tiba-tiba ada orang memanggilnya, ia pun angkat kepala kerana hendak menengok orang itu. Lepas itu terus hendak dijadikan duduk antara dua sujud, nescaya tidak memadai. Kena kembali sujud semula, kemudian baru duduk untuk itu. Maksud untuk duduk antara dua sujud. Kena kembali kepada keadaan sujud kemudian baru duduk balik. Dengan qasad duduk antara dua sujud. Ke-9, membaca tasyahud akhir. Disebut juga tahiyat akhir. Yang masyhurnya di kalangan orang Melayu disebut tahiyat, tahiyat akhir. Tapi dalam kitab-kitab kebanyakannya tasyahud. Tasyahud. Sebab apa dinamakan tasyahud? Kerana di dalamnya ada ada syahadatain, dua kalimah syahadah. Sebab tu dipanggil tasyahud. Sekurang-kurangnya, yakni sekurang-kurang tasyahud. At-tahiyyatu lillah, assalamun alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alayna wa ala ibadillahis salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sekurang-kurang tasyahud. Ini sekurang-kurang tasyahud. Kalau orang Melayu biasa panggil tasyahud pendek.
tahiyat pendek. Ada kunut pendek, kunut panjang. Tahiyat panjang, tahiyat pendek. Ini tahiyat pendek. Ini sekurang-kuranglah. Adapun yang yang sempurnanya itu yang biasa kita baca, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Jadi wajib mana tasydid pada tasyahud tu wajib dipelihara. Sama juga seperti Fatihah. Mana wajib dipelihara segala huruf-huruf pada tasyahud, termasuk dia punya tasydid je. Jadi tasydid sabdu. Sabdu pada tasyahud pada yang sempurna ada 21 sabdu. 21 sabdu. Pada sekurang-kurang tasyahud ada 16. Jadi 16 tasydid tu, sabdu tu wajib dipelihara. Faham 16 sabdu pada sekurang-kurang tasyahud. Pada kalau tasyahud yang sempurna ada 21 sabdu. Jadi tak boleh kita baca kalau tempat yang bersabdu tu kita baca tak bersabdu, tak boleh. Kerana dah mengurangkan huruf. Baik, ke-10 membaca selawat atas Nabi SAW pada tasyahud akhir. Sekurang-kurangnya, yakni sekurang-kurang selawat ke atas Nabi SAW, iaitu Allahumma salli ala Muhammad. Itu sekurang-kurang selawat ke atas Nabi. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kita tambah dan kebanyakan daripada kebanyakan ulama, kebanyakan imam-imam dalam mazhab Syafi'i lah, khususnya sunat menambah sayyidina. Sunat menambah sayyidina. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kebanyakan imam-imam dalam mazhab Syafi'i. Sebab apa? Kerana memelihara adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Allahumma salli ala Rasul boleh. Atau Allahumma salli ala Nabi. Allahumma salli ala Nabi. Tapi kalau Allahumma salli alaihi tak boleh. Allahumma salli alaihi. Ke-11 duduk bagi tasyahud akhir. Rukun yang ke-11 ini duduk tasyahud akhir. Ini dinamakan duduk tawarruk. Tawarruk, kaki kanan kita tegakkan, kemudian kaki kiri ini pada bawah kaki kanan. Jadi punggung duduk atas lantai. Itu dipanggil duduk tawarruk. Bagi selawat dan bagi salam. Mana duduk itu bagi tasyahud akhir, bagi selawat dan bagi salam. Yakni duduknya kerana membaca tasyahud akhir, duduknya kerana membaca selawat atas Nabi, dan duduknya kerana membaca Assalamualaikum. Itu jadi rukun sembahyang. Jadi duduk tu jadi rukun sembahyang. Jika kita baca dengan keadaan tidak duduk seperti berdiri atau sambil bangun, nescaya tidak sah sembahyang kerana meninggalkan rukun. Jadi daripada sujud tadi, mana sebelum kita duduk kita dah baca tasyahud, jadi tak sah baca. Mana tasyahud? Mana duduk dulu
dah duduk barulah baca tasyahud. Boleh habiskan. 2 minggu sekali. Semua bacaan-bacaan ini disyaratkan didengar oleh telinganya sendiri sebagaimana telah dinyatakan pada rukun yang ketiga, yakni takbiratul ihram. Apa rukun mana rukun qauli itu wajib didengar sekurang-kurang didengar telinga dia sendiri. Dengan ada mualah, yakni berturut-turut dan dalam bahasa Arab. Jadi kalau tasyahud tu mesti dalam bahasa Arab, tapi kalau tak mampu dalam bahasa Arab boleh diterjemahkan. Boleh diterjemahkan. Yang tak boleh terjemah Fatihah saja. Fatihah saja tak boleh terjemah. Dari Fatihah kalau tak mampu baca 7 ayat. Mana huruf dia jangan kurang daripada huruf Fatihah. Kalau tak mampu 7 ayat 7 zikir. Kalau pun sama juga, jangan kurang hurufnya daripada huruf Fatihah. Kalau tak mampu juga diam. Diam sekadar bacaan Fatihah. Tak boleh diterjemah. Adapun takbiratul ihram, kalau tak mampu boleh terjemah. Terjemah dalam mana-mana bahasa yang dia tahulah. Jangan bahasa tak tahu. Sama juga tasyahud. Kalau tak mampu dalam bahasa Arab boleh diterjemahkan. Takkan rukun qauli kan kita perasan betul berdasarkan betul ke ataupun sekolah kita tu, kalau kita perasan yang dia rukun qauli tu tak boleh tak kita terbiasa solat Lepas solat lah. boleh ya. Boleh. Kena ulang balik solat dia. Rukun qauli syarat dia mesti didengar. Bacaan tu didengar telinga dia sendiri. Kan dah bagi dia punya apa? Dobit dia. Tahap ke-12 memberi salam, iaitu mengucap salam yang pertama. Salam yang pertama tu rukun. Memberi salam yang pertama tu rukun solat. Beri salam saja. Memaling kepala ke kanan tu sunat. Yang wajib dia beri salam, walaupun kita tak paling ke kanan ke kiri, bagi salam saja. Assalamualaikum. Faham Sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Dan yang eloknya, yakni afdalnya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang afdal. Adapun kalau kita tambah wa barakatuh, itu pada solat jenazah. Pada solat jenazah di sisi Syekh Ramli, tambah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu pada solat jenazah, sunat ditambah wa barakatuh. Itu pendapat Syekh Ramli. Adapun pendapat Syekh Ibn Hajar, tak disunatkan itlak, umum. Tak disunatkan tambah wa barakatuh sampai Assalamualaikum warahmatullahi, walaupun pada solat jenazah. Faham Jadi kalau kita nak tambah wa barakatuh, itu mengikut pendapat Syekh Ramli pada solat jenazah. Adapun selain pada itu tak disunatkan tambah wa barakatuh. Faham Jadi Assalamualaikum warahmatullahi, cukup. Makruh diterbalikkan dengan disebut Alaikumussalam.
Waalaikumsalam. Makruh. Makruh. Dan tidak sah dengan salamun alaikum, dengan nakirah, dengan bukan dengan apa, dengan sirah makrifah, maknanya tak ada alif lam. Dia mesti ada alif lam. Maksud dengan rupa makrifah, dengan mesti takrif, mesti ada alif lam lah, senang kata. Mesti assalamu alaikum. Kalau macam dan tadi itu pada tasyahud, salamun alaika ayuhan nabiyyu, situ boleh kita datangkan dengan isim nakirah. Tapi yang sempurna boleh kita tambah assalamu alaika pada sekurang-kurang tasyahud tadi. Boleh kita tambah alif lam. Itu yang akmal, yang sempurnanya. Adapun memberi salam mesti ada alif lam, mesti assalamu alaikum. Tak boleh kita datangkan dengan nakirah, mana isim nakirah. Macam mana nak terangkan? Kena belajar belajar dalam surah. Maksudnya tak ada alif lam, tak ada alif lam, jadi tak sah. Kena ada alif lam. Ya. Mana salamun alaikum, tak sah. Ya. Itu tak masalah. Ini rukun solat. Kita rukun solat. Mesti dengan alaikum. Tak boleh assalamu alaika. Datangkan dengan mufrad. Mesti dengan lafaz jamak, kum. Tak boleh assalamu alaihim pun tak boleh. Dia mesti khitab, dengan kaf tu dipanggil orang yang khitab, berhadapan. Tak boleh kita pakai yang ghaib, tak boleh. Assalamu alaihim ke. Tak boleh. Tak boleh. Salam kita bagi salam pada malaikat yang belakang. Mana semua sekali. Sebelah kanan. Betul, nanti ada mesti dia apa, kalam insya, dia tak boleh kalam khabar, tak boleh. Tu nanti ni kita ambil yang wajib dulu. Yang ke-13, yang ini rukun solat yang terakhir, yang ini tertib, iaitu selain daripada rukun-rukun yang dituntut diperbuat serentak, seperti niat dengan takbiratul ihram, Fatihah dengan berdiri dan lain-lain, itu mana-mana yang dahulu hendaklah didahulukan mengikut susunannya. Itu makna tertib. Adapun rukun yang dilakukan secara serentak, seperti takbiratul ihram beserta dengan niat, Fatihah dengan qiyam, tasyahud dengan duduk. Selain pada itu mesti diikut juga turutan dia. Itu rukun solat yang kedua, ini tertib. Jadi kalau tak mengikut tertib, mana tak sah. Anda kata tak mengikut tertib, jadi pada rakaat tu tak dikira. Kalau dia sengaja, mana batal solat dia. Faham Kalau dia lakukan, dia sengajakan dan dia tahu haramnya, solatnya tak sah. Adapun kalau dia lupa, ataupun dia jahil, itu tak batal solat. Cuma rakaat tu tak dikira. Mana kena tambah rakaat, mana kena ikut tertib. Habis
Dan insyaAllah kita berhenti sini. Kita sambung sunat-sunat sebelum dan dalam sembahyang. InsyaAllah kita akan jumpa 2 minggu di minggu akan datang lah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi raji'un. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna 'ilman nafi'a. واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك وبليها مغنين بها واكرم علينا اللهم اهدنا بهدى ولا تجعلنا ممن يسترهم ونرى ولا تجد واحدنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن حولك وامرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.